sekalian, bila kita sebut bulan Rabiul Awal, maka ramai di kalangan kita akan teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan daripada kita akan melihat inilah bulan untuk kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai Rabiul Awal, ya, kadang-kadang menjadi malam bulan selain Rabiul Awal, kita jarang ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, syahadah itu tidak dapat dipisahkan daripada menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita sebut sambutan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambutan ini bukan perayaan biasa yang orang lakukan. Ya, sambutan ini sambutan berkaitan dengan pegangan kita, akidah kita, kepercayaan kita, kehidupan kita, dan bagaimana setelah kematian kita pada esok hari. Sebab itu bila kita sebut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia mesti dilihat dalam konteks yang hidup. Jangan kita lihat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sekadar ingat sejarah, ingat nama Nabi, ingat nama ahli keluarga dia. Tidak. Ia mesti lebih daripada itu, ya, saudara-saudari sekalian. Sebab itu banyak sudut sejarah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita lihat semula, yang mesti kita kaji semula, kita hayati semula. Sebab masalah manusia, termasuk umat Islam, termasuk umat Melayu, bila sebut sejarah, mereka hanya ingat kisah-kisah, apatah lagi dalam kisah itu dikaitkan macam cerita Doraemon ke, cerita yang pelik-pelik ke, ya, kita suka kepada perkara seperti itu. Sedangkan bila kita bercakap tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bercakap sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kita bercakap tentang seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. Ya, bila kita sebut pembawa rahmat untuk sekalian alam, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bawa sesuatu untuk seluruh umat manusia. Kalau kita lihat dalam konteks seperti itu, baru kita nampak kita jadi umat Muhammad ini bawa suatu risalah yang besar. Ya. Apa maksud umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksud umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah setiap manusia yang lahir setelah perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat Muhammad. Dia tak mesti orang Islam. Kita kadang-kadang kita skop kecil benda yang besar. Ya. Siapa saja manusia yang wujud di atas muka bumi pada hari ini, mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kalau dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, dia tidak selamat. Kenapa kita sebut mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana menjadi kewajipan orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saudara-saudari sekalian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengajar kepada anak-anak mereka agar kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sepatutnya. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, sepupu sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu adalah anak mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu memberi pesanan kepada anak-anak muridnya, "Allimu auladakum
bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk cinta? Ini persoalan yang paling penting sekali. Cinta mesti bermula daripada suatu perkenalan. Dia mesti kenal luar dalam orang yang dicintai. Tapi kalau kita tak kenal Nabi sebagai seorang manusia, sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua negara, kita tak akan cinta kepada baginda. Kita mesti lihat susuk diri Nabi SAW itu mencakupi semua perkara. Kalau tidak, saudara-saudara sekalian, kita akan ikut Nabi dalam solat, tapi dalam pekerjaan seharian kita tak ikut Nabi. Kalau tidak, kita hanya ikut Nabi pada jubah kita je. Layan isteri, layan anak, tak ikut Nabi. Ya? Kalau tidak, kita hanya ikut Nabi kerana Nabi suruh makan tangan kanan. Tapi dalam bab makanan yang dimakan itu halal ataupun tidak, kita tak ikut Nabi SAW. Sebab itu, lihatlah diri Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Apa maksud uswatun hasanah? Role model, idola, kata anak-anak kita sekarang. Ya, pujaan, ikutan, panduan dalam segala perkara. Apa sebab? Sebab Nabi didukung oleh wahyu. Apa sahaja yang dibuat oleh Nabi SAW itu sumber kehidupan kita. Cara Nabi bercakap, cara Nabi berjalan, cara Nabi menyampaikan dakwah, cara Nabi menghukum para sahabatnya, cara Nabi bermuamalah dengan orang yang kafir, cara Nabi menghantar surat kepada pembesar raja-raja pada zamannya. Kita kena ikut kaedah Nabi SAW. Dan bila kita sebut kaedah Nabi SAW, kita juga mesti lihat sudut manusianya Nabi SAW. Ya, kadang-kadang kita banyak sangat ikut cerita-cerita mitos sebagai contoh. Ya, yang kadang sebahagiannya hanya disebut dalam kitab Barzanji yang tak ada rujukan sebahagiannya. Ada sebahagian yang tepat kita tak nafikan, ada sebahagian yang sifatnya mitos. Ya, sepatutnya kita orang Islam pada hari ini, kalau kita nak maju, kita jangan fokus cerita yang mitos. Kita mesti fokus cerita bagaimana Nabi membina negara, bagaimana Nabi wujud yang bukan Islam itu memeluk agama Islam, bagaimana Nabi SAW mendisiplinkan para sahabat agar mereka jadi manusia yang berguna dalam kehidupan. Kalau hanya kita tengok Nabi, hebatnya Nabi kita, ya, antara mukjizatnya baginda boleh bercakap dengan batu, kayu, pokok dan sebagainya. Kita tak nafi itu mukjizat Nabi. Tapi dalam usaha membina masyarakat, membina negara, membina kehidupan, ini dah jadi perkara kedua. Kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada mukjizatnya, itu sudah memadai. Tapi yang kurang orang Islam bincangkan ialah macam mana Nabi takbir urusan kehidupan. Ini kurang sekali. Tuan-tuan, saya tengok ada adik ramai, tapi tak apalah, saya cerita hal rumah tangga. Nabi dengan isteri baginda SAW, bukan isteri, ya, lebih dari isteri lah. Ya, Nabi SAW dengan isteri baginda SAW adalah manusia yang paling baik dengan isteri. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik orang dari kalangan kamu orang yang terbaik dengan isterinya, dan aku orang yang paling baik dengan isteri aku, kata Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi berleter, ada sebahagian yang berumur. Jangan kita fikir Ummul Mukminin itu manusia yang berjalan tidak jejak tanah. Tidak, mereka manusia biasa. Bila isteri-isteri dia berleter, Nabi buat apa? Nabi diam je lah.
Sebab tu isteri-isteri kalau ada kereta ada suami diam, jangan marah, dia ikut sunnah Nabi. Ya, Nabi tak jawab, Nabi diam. Sehingga satu ketika waktu mereka berletih itu, datang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, antara sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila Umar datang, semua diam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang bahasa kita lah, pada muka orang semua. Umar datang baru semua takut. Ya, Umar, kamu ni manusia hebat, kata Nabi. Kalaulah kamu berjalan di satu lorong, syaitan nak lalu lorong tu, syaitan tak jadi, lalu lorong lain. Ya, apa yang ingin saya sebut ialah pisahkan kepercayaan keagamaan kita daripada perkara mitos. Ya, tanpa saya menafikan ada unsur mukjizat pada beberapa perkara, tapi pastikan bahawa mukjizat itu benda yang sahih, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian orang kita ni, ya, bila mereka bincang soal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak bincang sudut yang tak ada banyak kepentingan, sehingga kadang-kadang direka. Contoh apa? Saya duk tengok dalam Twitter ni, ada orang sebut, ada orang ceramah dalam TV. Dia kata Nabi SAW pernah kerja dengan orang Yahudi dan pernah ditampar oleh orang Yahudi. Kok ia pun benci kat Yahudi? Biarlah fakta itu betul. Tak pernah Nabi kerja dengan orang Yahudi, apatah lagi nak ditampar oleh Yahudi. Betul lah kita benci dekat Yahudi, tapi jangan neka benda yang tak betul. Nabi SAW sejarah mencatatkan antara jiran baginda ialah orang Yahudi. Ya, dan Yahudi ini jenis Yahudi yang baik. Ya, sehingga Nabi kadang-kadang pinjam gandum daripada jiran ini. Ya, sehingga kadang-kadang Nabi sedekahkan, hadiahkan makanan kepada Yahudi ini kerana jiran yang baik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di dalam keadaan baju besi baginda itu sedang digadai di rumah Yahudi ini, belum ditebus lagi. Pada satu ketika anak kepada Yahudi ini sakit, Nabi ziarah dan Nabi tengok dia sedang sakit membawa maut. Nabi kata kepada budak ni, anak jiran dia, ucaplah 2 kalimah syahadat. Budak ni sakit, tengok bapak dia. Ya, bapak dia kata, Atik Abul Qasim, ikutlah apa yang diminta oleh Muhammad Abul Qasim. Lalu budak ini mengucap 2 kalimah syahadat. Kita mesti tengok sudut yang seperti ini, kejiranan. Hatta dengan yang Yahudi sekalipun, tugas umat Islam, umat Muhammad, ajak mereka kepada Islam. Ya, kita dengan jiran kita yang mungkin Hindu, mungkin Kristian, mungkin Buddha, pernah tak satu ketika kita sebut kat dia, Acong, lu bila mau mengucap? Pernah tak kita tanya? Ya, Ramasami, sudah-sudahlah sembah patung itu, sembah Allah Ta'ala. Ya, kalau kita semua buat kerja ni, tuan-tuan, tak jadi masalah banyak dah kita. Kalau dia orang semua dah jadi Islam, tak jadi masalah banyak dah kita. Masalahnya balik pada kita. Si Acong kata, Mak, saya mau masuk Islam, Mak. Apa kita cakap, Mak Acong, you sudah sedia mau potong? Mana dia nak potong? Benda tu pula nak kena potong. Siapa yang nak? Ya? Benda tu kita tak nafikan wajib, tapi mungkin wajib yang kesejuta. Wajib yang pertama, kenal Allah, ucap kalimah syahadah. Ya. Sebab itu saya ingin sebut kepada saudara-saudara sekalian, bila kita sebut tentang keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bercakap tentang khataman nabiyyin, rasul yang penutup, nabi yang terakhir. Dalam erti kata lain, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada wahyu yang lain. Setelah ajaran Islam, tak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Islam. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada agama yang paling sempurna kecuali apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan ada
ada pertambahan pada Al-Quran, tak akan ada pengurangan pada Al-Quran. Manalah tahu tiba-tiba ada seorang hamba Allah dekat Kancung Darat sebagai contoh. Saya pernah tidur di Kancung Darat tahun 1986. Bangun dulu lah. Ya. Saya pun bolehlah ngomong Jawa sikit-sikit lah. Duduk dengan orang jauh dalam kebun kelam. Saya lama di Palestin kelam. Ya. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah kata, malam tadi aku mimpi jumpa Nabi. Ya, dia bagi satu ayat baru, surah baru. Kita tanya surah yang mana satu? Dia kata setelah surah Al-Ikhlas itu ada satu lagi surah baru. Nama dia surah Terima Kasih. Kita boleh terima. Ya. Dia kata tak, ini khusus untuk orang Melayu. Macam seorang Nabi Melayu itulah Nabi jadi Nabi Melayu kan. Nasib baik bukan orang Kuala Langat, orang Batu Kif. Ya, bila pegawai Jabatan Agama dia tanya, apa bukti kamu jadi seorang Rasul? Dia kata, kamu baca Quran. Baca. Ada dalam Quran, tunjukkan saya sebagai Rasul. Pegawai Jais itu buka Quran. Baca surah Yasin. Dia pun baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Cuba baca terjemahan kata kita Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya kamu termasuk para rasul. Haji Kahar kata, kamu tu saya lah. Kamu tak percaya lagi? Ya, tidak ya. Bila kita semua khatamul mursalin, khataman nabiyyin, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan daripada ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar mana manusia itu, alim mana manusia itu, jubah dia besar ke, serban dia besar ke, janggut dia besar ke, perut dia besar sekalipun ke, kalau dia kata Quran itu tak lengkap, ajaran Nabi tak lengkap, orang itu terkurang. Ya. Sebab itu tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, bila kita sebut utusan Nabi SAW, ini peristiwa yang amat besar. Bukan hanya untuk kita syok dengar, tapi untuk kita teruskan perjuangan ini. Yang perkara-perkara yang akan saya sebutkan berikut ini nanti. Sebelum itu, kita tengok sedikit benda yang saya rasa ramai di kalangan kita sudah tahu. Nasab Nabi SAW. Sebenarnya tarikh hampir tepat kelahiran Nabi SAW ialah pada 9 Rabiul Awal. Dan tarikh kewafatan Nabi SAW ialah 12 Rabiul Awal. Jadi tak tahu kenapa kita jadikan 12 itu hari sambutan. Wallahu a'lam, mungkin orang dulu-dulu mereka baca setakat itu. Ya. Baginda wafat 12 Rabiul Awal, baginda lahir sekitar hari Isnin 9 Rabiul Awal tahun ini. Dan sebagaimana kita ketahui, Nabi ini lahir dalam suasana yang susah, anak yatim. Jadi yatim jatuh umur 6 tahun, umur 8 tahun dipelihara oleh bapa saudara, umur 12 tahun dah dibawa peniaga berusaha untuk membina kehidupan sendiri. Apa yang mesti terutama para pelajar nak kita tahu, hidup ini tak ada istilahnya ada orang lahir terus berjaya, tidak. Nabi pun berusaha, Nabi pun Allah puji, Nabi pun Allah didik. Padahal Nabi itu kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun Muhammad, kamu kaya, boleh kaya. Kun fayakun Muhammad, kamu boleh mengendalikan kehidupan, boleh berlaku. Tetapi sunnatullah bukan begitu. Sunnatullah bukan begitu. Dalam perang Uhud, Nabi kena banting batu, pecah mulut, tercabut 2 biji gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tuan-tuan tahu, kita ni kalau kita cabut gigi, kalau doktor gigi kata gigi geraham, memang kita serang. Yang itulah paling payah nak kita cabut. Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah dapat bantuan dari atas langit, kena banting batu, pecah mulut. Ya, pecah mulut. Baginda memperjuangkan Islam dengan darah dan air mata. Tapi sebelum nak berjuang, Allah didik, sediakan dulu karakter pada diri Nabi SAW. Ya. Setelah dia membesar, dewasa, dia berniaga, berniaga harta Khadijah, kemudian kahwin dengan Khadijah, kemudian baginda hidup dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya.
Nabi SAW tak pisahkan diri daripada masyarakat. Sebab itu sewaktu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, orang Mekah susah nak tolak. Peristiwa umur baginda 35 tahun, baginda digelar Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Orang yang paling dipercayai. Orang ni takkan menipu, orang ni takkan songlap, orang ni takkan berdayakan orang. Tapi bila dia dapat wahyu, orang Mekah dah sangsi. Apa sebab? Balik soal kehidupannya. Dia anak orang yang ternama, tapi lahir yatim piatu. Siapa yang lawan baginda? Tak ada lain, suku sakap dia juga. Siapa dia? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ni sepupu sepakat Nabi sendiri, Abu Hakam. Ya, Nabi gelar dia Abu Jahal, orang yang jahil, orang jahilah. Ada dia Abu Hakam, orang yang paling cerdik. Memang dia paling cerdik, ada harta, ada nama, dalam kabilah-kabilah yang paling gagah dan sebagainya. Bila Muhammad mendapat wahyu dari langit, Abu Hakam tak puas hati. Tak puas hati pasal apa Muhammad dapat, aku tak dapat. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pilihan ini dia tak datang bercuma. Dia datang dengan tanggungjawab, dia datang dengan kesulitan. Ya, dia datang dalam satu keadaan bawa beban kepada orang yang berkenaan, dan kalau dia mampu bawa beban itu, dia akan berjaya dan dirahmati Allah. Sebab itu Nabi SAW, sebagaimana yang kita ketahui, menjangka usianya yang ke-40, baginda rasa kehidupan orang di Makkah ini sudah terlalu rosak. Ya, baginda tidak melakukan amalan-amalan syirik. Ahli sejarah kata apa yang Nabi buat ialah sakibaki ajaran Nabi Ibrahim. Ya, setengah ahli sejarah kata mereka sudah solat pada masa itu. Solat sekali pagi, sekali petang. Tapi jangan ada yang panik solat sekali pagi, sekali petang. Ustazah tanya pasal apa? Oh, saya ikut ajaran sakibaki Nabi Ibrahim. Tak ada dah benda itu. Jangan duk mandai-mandai kata mufti yang itu bagi tahu sakibaki ajaran Nabi Ibrahim macam itu. Mayang sekali pagi, sekali petang. Dah, tak ada. Ya, ajaran Nabi Muhammad SAW berbeza dengan ajaran Nabi. Baik, kita lihat fasa-fasa kehidupan Nabi SAW. Ya, yang ingin saya sebutkan di sini ialah Nabi yang Allah beri bantuan dari langit. Para malaikat sentiasa berdamping dengan baginda. Itu pun untuk menambah kejayaan baginda menghadapi pelbagai kesulitan. Apa sebab? Sebab Allah nak ajar manusia, semua perkara atas muka bumi ini mesti diusahakan, dicarikan asbab dia, kemudian Allah akan tentukan kurniaan yang akan dibagi. Ya, 3 tahun yang pertama setelah dapat wahyu, Nabi dakwah secara sir, secara rahsia, secara bisik-bisik, tanya kat orang nak ikut tak ajaran ini. Ya, tak ada maki secara terang-terangan berhala, penyembahan, amalan jahiliah, tak ada. Setelah 3 tahun itu, Allah Ta'ala perintahkan Nabi dakwah secara terbuka. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Isytiharkan apa yang diperintahkan kepada kamu, dan jangan kamu peduli orang-orang yang musyrik. Nabi pun mula membawa wahyu yang baru dari sisi Allah, yang berupa cemoohan terhadap berhala-berhala. Dakwah itu begitu. Dia mesti ada step by step. Dia mesti ada langkah demi langkah. Dia takkan kekal pada satu langkah. Sebab itu saya sebut tadi, kalau kita dah buat dakwah kepada Acong dengan Ramasami ini 5 tahun yang lalu, takkan setelah 15 tahun Acong dengan Ramasami ini tak dapat kita pujuk masuk Islam. Ya, masalahnya kita tak pernah bermula. Kita tak pernah offer kepada Acong sebenarnya Tuhan tak nak kita sembah berhala ni. Apa berhala boleh buat? Sebagaimana kita tahu dakwah Nabi Ibrahim AS sebagai contoh. Nabi Ibrahim tanya kepada orang-orang sembah berhala ni. Ya, mereka tanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah yang pecahkan berhala ni semua?
Nabi Ibrahim kata, yang mana satu pegang kapak? Oh, yang besar. Tanyalah dekat dia, siapa yang bercakap? Yang kafir musyrikin ni semua kata, dia kan tak boleh bercakap. Spontan mereka jawab, dia kan tak boleh bercakap. Ibrahim kata, dah tahu tak boleh bercakap, pasal apa sembah dia? Oh, Ibrahim dah pecah kasih, dia yang buat kerja. Ya? Sebab itu kita datang dakwah bil lisan, dakwah secara terang-terangan yang Nabi buat, ya, pada 10 tahun yang kedua daripada dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, penentangan itu mula datang. Ini sunatullah bagi orang yang menyampaikan kebenaran. Pasti ada yang tak setuju, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istilah orang hari ini, amat gentleman. Siapa tak setuju datang sini, kita hujah, kita debat. Allah Ta'ala sendiri offer dalam Quran melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir itu, bawakan hujah-hujah kamu kalaulah benar kamu orang yang benar. Mereka tak berani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhujah dengan orang-orang kafir Quraisy, baginda adalah seorang pendengar yang paling baik, seorang listener yang paling baik. Ya? Nabi bila orang cakap, Nabi tak potong, Nabi bagi orang habiskan cakapan dia. Abu Walid, utusan orang kafir Quraisy yang dihantar untuk berhujah dengan Nabi. Sewaktu Nabi duduk di hadapan Baitullah, Abu Walid ini datang. Dia kata, ya Muhammad, aku nak bercakap sikit dengan kau. Setelah orang kafir Quraisy berpakat, macam mana lagi kita nak maki Muhammad? Ya, boleh jadi dia ni tukang apa ni, tok dukun, tok ngomong, tukang tilik, ahli sihir. Ya. Akhirnya dia hantar Abu Walid, penyair mereka yang paling hebat. Abu Walid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, ya Muhammad, aku nak bercakap sikit. Ya. Nabi pun kata, qul ma badalak, sebutlah apa yang kamu nak cakap. Dia pun bercakap. Kamu pecah belahkan kaum keluarga kita, kamu kutuk Tuhan-Tuhan kami, kamu buat orang-orang yang miskin melawan orang yang kaya. Berbagai lagi disebut. Nabi dengar. Nabi dengar. Bagi peluang dia berhujah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berhujah soal agama dengan mereka yang bukan beragama Islam, bagi peluang dia bercakap. Sebab bila dia bercakap itu, dia takkan sedar apa yang sedang dia cakap. Sebab agama selain daripada Islam, hujah mereka hujah yang amat batil. Ya. Selesai Abu Walid bercakap, Nabi pun tanya, dah habis? Dia kata, sudah. Nabi kata, sekarang dengar aku baca Quran. Nabi baca surah Fussilat. Ya. Satu muka setengah Nabi baca. Abu Walid ni sastrawan Arab, dia terpukul mendengar keindahan bahasa Al-Quran sehingga mulut dia terangah. Ya. Nabi kata, Abu Walid, aku dah habis. Dia pun bangun balik jumpa sahabat-sahabat dia, Abu Jahal dan sebagainya, yang mengecut ni semua ni di belakang Darul Nadwah nak tengok berjaya tak Abu Walid ini mempengaruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik jumpa Abu Jahal. Abu Jahal tanya kepada Abu Walid, macam mana kamu berjaya tak pujuk dia? Abu Walid kata, kemungkinan Muhammad ini benar. Kita dulu best friend. Kata Abu Jahal, aku dengar kau cakap sekali lagi putus dara kita. Abu Walid kata, dah, aku tak bermaksud kita kena ikut dia. Cuma yang dia cakap tu macam bagus dia cakap. Ya. Nabi SAW 10 tahun yang 13 tahun di Mekah, zaman yang penuh dengan kesulitan, menghadapi saudara mara, menghadapi sahabat handai dia sendiri dalam menyebarkan dakwah. Tuan-tuan, 13 tahun itu tak banyak hasil. Apakah maksud tak banyak hasil? Dalam bahasa kita, bagi dia gagal. Tapi orang tak beranilah sebut perkataan gagal itu. Ya, kalau kita sebut, ya, bagi dia tak berjaya di Makkah. Tetapi tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma'ala rasuli illa al-balagh. Tugas Rasul itu adalah menyampaikan. Yang tentukan manusia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita berdakwah, orang tak nak, kita jangan marah.
Bukan masalah kita dia tak nak. Masalahnya kita sampai ke tidak. Bila Nabi rasa dia gagal di Makkah, bagi dia mula mencari tempat lain. Sebab itu baginda hijrah ke Madinah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, baginda tengok ufuk dakwah yang baru. Sebab itu bila kita sebut Islam, Islam itu boleh hidup dalam apa keadaan. Yang penting usaha mesti dilakukan. Nabi bukan orang Madinah. Nabi jadi pendatang di Madinah, tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, para sahabat Muhajirin menumpang rumah orang-orang Ansar bertahun-tahun. Mereka susah. Ya, susah kenapa? Kerana cari redha Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini berkembang. Bukan tidak berkembang. Tahun ke-8 Hijrah, ya, Nabi kata kepada para sahabatnya, tahun ini kita balik ke Makkah untuk melakukan umrah. Apa yang berlaku? Orang kafir Quraisy Makkah tak bagi. Ya. Tapi tuan-tuan, saya sebut tadi, kita fokus banyak unsur manusiawi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini seorang pemikir strategis yang amat luar biasa. Nabi tidak pernah khianat hatta dengan orang musyrik sekali. Dalam perjanjian Hudaybiyah, orang kafir musyrikin Makkah tak bagi orang Madinah ini untuk menunaikan umrah. Mereka hanya benar tahun depan. Nabi kata tak apa, kita bincang. Maka mereka hantar juru cakap utama mereka, Suhail bin Amr. Waktu itu Suhail belum memeluk agama Islam. Ya, Suhail pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhail pun kata kita sepakat pada 10 perkara. Ya, antara perkara yang disepakati ialah orang Madinah yang lari ke Makkah, orang Mekah tak payah hantar balik. Orang Mekah yang lari ke Madinah, orang Madinah mesti hantar balik. Tentu kita rasa ini perjanjian yang tidak adil. Orang dia lari tempat kita, kita kena hantar balik. Orang kita lari tempat dia, kita tak boleh buat apa. Umar marah. Umar kata ini perjanjian tidak adil. Umar nak cakap depan Nabi tak berani. Ini cakap depan Abu Bakar. Abu Bakar kata aku tak berani. Ya, Umar cakap depan Nabi, ya Rasulullah, ini tak betul ni. Nabi diam. Tuan-tuan, di samping Nabi boleh berhujah dengan orang-orang lain, menjadi pendengar yang baik kepada orang lain, Nabi juga bersedia terima kritikan pada sahabatnya sendiri. Yang ini yang orang kita cukup payah. Bila dah jadi tokek ke atas, tak boleh. Tak boleh. Ya, tak boleh tukar. Ini masalah. Umar bila dia tak puas hati, dia cakap kepada Nabi. Nabi kata tunggu. Lagi dahsyat, selesai daripada tulis perjanjian itu, tanda tangan, Suhail bin Amr, waktu itu dia masih kafir musyrik. Suhail ni dah kenal dengan orang Islam banyak kali. Dalam perang Badar, dia jadi tawanan perang. Waktu perang Badar, dah Umar dah nak potong kepala dia. Ya, selesai perang Badar, tawanan perang orang Mekah ni ramai. Yang ditawan ni bukan orang lain, suku sangka, kaum kerabat, adik-beradik mereka sendiri. Nabi bila tengok tawanan perang dari kalangan kaum keluarga sendiri, ada rasa kesian. Jadi Nabi kata kita bagi 3 pilihan. Yang kaya kena tebus diri dia. Yang ada kemahiran, ajar kemahiran ke rumah Madinah. Yang tak ada kemahiran, tunggu masa, duduk beberapa ketika jadi khadam kepada orang Madinah, baru hantar balik Makkah. Umar tak kuasa hati. Umar kata mereka tawanan perang, ganjarannya satu je, potong kepala. Nabi tak setuju. Umar bangkang keputusan Nabi. Subhanallah, Nabi tak setuju. Apa jadi turun wahyu? Tidak patut bagi seorang Nabi itu berjalan di atas muka bumi membiarkan orang-orang musyrikin itu masih hidup. Ijtihad Umar tadi benar. Pandangan Nabi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi ketakutan.
Sebab itu pada hari Hudaybiyah, geram yang Umar kepada Suhail ni tak habis. Patut hari Badar itu aku dah potong pada itu. Ini hari Hudaybiyah dia buat nanya lagi. Bila dah selesai perjanjian Hudaybiyah itu ditulis, tiba-tiba datang Abu Jandal. Nama pelik-pelik kan? Nama Arab dia bukan nama Jawa. Tak maaf. Abu Jandal. Siapa Abu Jandal ini? Anak kepada Suhail. Baru masuk Islam, lari daripada Mekah, nak ikut orang-orang Islam yang berada di Hudaybiyah. Orang pergi Mekah, dia tahu Hudaybiyah itu dekat sangat dengan Mekah. Kata Suhail bin Amr, wahai Muhammad, inilah perkara pertama daripada perjanjian ini mesti dilaksanakan. Aku nak bawa Abu Jandal balik ke Mekah. Orang marah, mana boleh dia memeluk Islam nak bagi balik kepada orang musyrik. Nabi kata, Abu Jandal, ikut Suhail bapak kau. Ya, dia bapak, tapi dia musyrik. Anak dia masuk Islam. Suhail panggil khadam dia, ikat ketat-ketat sikit. Lepas itu dia ambil kayu, dia ketuk lagi kepada anak dia. Omar tarik pedang. Ya, tapi Nabi SAW dia tak khianat pada perjanjian itu. Allah takdirkan tak sampai 2 tahun orang musyrikin Makkah khianat perjanjian itu. Lepas itu Nabi hantar tenteranya dan mereka akhirnya berjaya menguasai semula Makkah. Tuan-tuan, setelah dikuasai Makkah, 2 tahun terakhir kehidupan Nabi SAW, baginda melakukan dakwah dengan qital secara jahat kepada orang-orang yang menghalang sampainya dakwah Islam. Ini satu perkara yang amat penting sekali, terutama generasi muda kena faham. Orang tuduh agama kita disebar dengan pedang, itu tidak betul. Setelah Mekah dikuasai oleh orang Islam, Nabi hantar para sahabat berdakwah keluar daripada Madinah, sehingga mereka sampai ke tamadun, ke Empire Rome, mereka sampai ke Empire Parsi. Dan mereka pergi dengan tujuan menyampaikan Islam. Tapi bila para pendakwah ini dihalang, itu yang Nabi bagi syarat. Ya, kami nak hantar pendakwah masuk. Pertama, kalau bagi masuk, tak ada perang. Ya. Kedua, kalau tak bagi masuk, ya, kita terpaksa putuskan, benarkan kami masuk, kamu menyerah. Tak nak juga, ketiga baru perang. Bukan main terus serang, tidak. Dibagi peluang. Kalau dibenarkan pendakwah Islam masuk, tak ada masalah. Akan dibiarkan pemerintah yang asal untuk pemerintah. Tapi zaman itu mereka tahu pengaruh orang Islam. Sebab itu datang saja orang Arab Islam yang datang untuk menyampaikan ajaran Islam, orang Parsi tak bagi, orang Rom tak bagi. Sebab itu yang berlaku peperangan. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Islam, suka saya ulang, saya sebut di beberapa tempat. Apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Barazuri di dalam kitab Futuhul Buldan. Sewaktu orang Islam, ya, Ibnu Qutaibah membuka Tashkent. Tahu Tashkent? Di Uzbekistan. Tahu Uzbekistan? Sebelah Kazakhstan, jauh dari Kelantan. Jauh di atas saya. Suatu Ibnu Qutaibah menguasai Tashkent. Setelah orang Islam dapat menguasai Tashkent, dilantik, dia bawa sahabat yang lain menjadi qadhi, hakim di tempat berkenaan. Suatu hari datang ketua rahib Tashkent, jumpa dengan qadhi, mengadukan masalah dia. Subhanallah, betapa Islam bagi hak kepada orang bukan Islam untuk tuntut keadilan mereka di mahkamah orang Islam. Kata ketua Padri Tashkent, wahai qadhi, sesungguhnya Ibnu Qutaibah masuk ke dalam negeri ini tanpa mengikuti syariat Nabi Muhammad, kata dia. Allahu Akbar. Orang kafir, dakwah orang Islam tak ikut Islam. Qadhi terima pengaduan itu. Qadhi kata, apa yang telah kesilapan yang telah dilakukan oleh Ibnu Qutaibah? Kata ketua rahim ini,
Sewaktu dia masuk ke Tashkent dulu, dia main serang macam tu. Dia tak tawarkan apa yang Muhammad suruh, iaitu sebelum menawar satu tempat, minta keizinan mereka untuk berdakwah dulu. Kalau tak bagi, baru negotiate nak berserang ataupun tidak. Kalau tak nak menyerah juga, baru berlaku peperangan. Kata ketua rahim ni, Ibnu Qutaybah tak buat tu lagi. Kau dipanggil panglima perang Ibnu Qutaybah. Dia penguasa di Tashkent pada masa itu. Kau ditanya, betul wahai Ibnu Qutaybah dakwaan ketua rahim ini? Patut sama sendiri kau tim kan? Nah, Islam tak ajar begitu. Bila pergi kepada soal memberikan hak kepada manusia. Kau ditanya kepada Ibnu Qutaybah, betul tak dakwaan ketua rahim? Ibnu Qutaybah kata betul. Hakim pun memutuskan semua tentera Islam dan orang-orang Islam yang bukan asal dari tempat itu mesti keluar meninggalkan Tashkent dengan serta-merta. Sebab mereka sudah saling kepada penduduk negeri itu. Serta-merta mereka keluar untuk beri keadilan kepada yang bukan Islam ini tadi. Bila mereka sudah keluar Tashkent dari semua, mereka pun berkumpul di luar daripada Tashkent. Ketua rahim itu datang sekali lagi. Dia kata kepada Ibnu Qutaybah, sekarang kami jemput kamu masuk ke dalam Tashkent, kita tak perlu perang. Itu yang Islam buat. Tapi orang kafir, orang barat, orientalis, adakah mereka akan sebut kebaikan Islam seperti ini? Mereka takkan sebut. Tapi balik soal diri kita sendiri, kita baca tak sejarah kita secara yang betul? Ya, kita tak baca sejarah kita secara yang betul. Kita tak dengar apa orang kafir, orang putih, orang apa sebut tentang agama kita, dan kita terpengaruh. Ini perkara yang amat mencurigakan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut keputusan Nabi SAW sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita tak boleh lari daripada tujuan Allah utuskan Nabi SAW. Nabi datang bawa rahmat lil alamin. Apa maksud alamin? Semua alam. Alam manusia, alam jin, alam binatang, alam tumbuhan, alam bumi, alam langit. Kalau ada lah angkasa lepas, alam angkasa lepas. Kalau ada lagi alam Doraemon ke alam Ultraman ke, semua tu ada. Tapi itu semua alam khayal.